bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi, apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini? MP Arau meroyan lagi, sahabat-sahabat semua. Saya sendiri pun tidak paham apa yang beliau cuba sampaikan. Berpusing sana, berpusing sini. Namun, ya soalan yang dikemukakan itu juga ya hari ini terus dijawab padu oleh YB Mat Hassan ya sebagai Menteri Pertahanan negara kita. Jadi menarik untuk kita tonton video ini yang berlaku baru sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama video ini, sahabat-sahabat semua. Tak boleh melibatkan polisi. Jadi, terima kasihlah Menteri Pertahanan yang hadir. Saya bagi puji-pujian. Saya nak kata sikit lah macam biasa kan. Okey, yang pertamanya ialah PLKN. Kita ada PLKN 3.0. Soalan saya, bagaimana mekanisme PLKN 3.0 yang akan menggunakan 90% modul kombinasi dan ala ketenteraan dan 10% modul kenegaraan dapat memupuk semangat patriotisme, perpaduan kaum dan juga integrasi nasional di kalangan generasi muda. Yang amat sebelum ini dikritik kerana kita lihat 20% ketenteraan, 40% kenegaraan dan 40% khidmat masyarakat. Dikritik. Tapi dikritik pun kena terima hakikat bahawa ada orang yang telah memulakan perkara ini. Kita kena ucap terima kasih. Kita mesti kerajaan madani ni dia kena tahu menghargai orang, menyantuni. Terima kasihlah siapa Perdana Menteri masa ni ya. Kita ucap terima kasih kerana memperkenalkan PLKN. Sudah pasti ada kekurangan. Kita betul lah. Sekarang kita ada 3.0. Belum tentu 3.0 berjaya. Jadi orang akan kenang kita sebagai PLKN 3.0. Lepas ni dan seterusnya. Mungkin 4.0 kita berhenti sebab perkataan 4 tu kita 5.0 pula. Demikianlah seterusnya. Kita minta supaya PLKN ni diteruskan sebab dia penting. Orang-orang muda ni sebagaimana fitrah manusia, dia mudah dibentuk sebab banyak perkara-perkara baru belum masuk dalam pemikirannya. Jadi kita kena sokong perkara ini. Cuma saya minta supaya kali ini libatkan pakar-pakar untuk sama-sama mengendalikan PLKN ini. Dalam dunia ini ada 3 bangsa yang tak perlu PLKN. Iaitu bangsa tak sebut sebab nanti mereka shock sendiri pula ya. Satu di Eropah, 2 di Eropah dan 1 di Asia. Mereka tak perlu PLKN. Mereka ni sebut saja kita bangsa apa, dia terus ada semangat patriotisme kenegaraan. Kita nak yang tu Malaysia supaya bila sebut tentang Malaysia semua kita berbangga. Ini sebut Malaysia, kita ada mix. Sampai kes poligami saya akan buat. Tidak tahu apa nih sahabat-sahabat semua yang coba disampaikan oleh MP Arau. Inilah yang boleh dikatakan sebagai meroyan tidak tentu pasal ya. Tidak tahu ya, meroyan sini bercakap sembrono ya, memalukan sangatlah apa punya barang ini. Jadi sahabat semua, mari kita dengar ya jawaban balas daripada Menteri Pertahanan berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, saya sekali lagi membawa kita untuk menonton video ini. Tan Sri Pengerusi kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi pengulangan belanjawan tahun 2024 perangkat jawatankuasa dalam Dewan ini. Terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan serta ATM, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Merangkap Menteri Keuangan kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2024, iaitu peningkatan sebanyak 11.46% berbanding pada tahun 2023 sebanyak 17.7%. Tan Sri Pengerusi, bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 15 ahli yang berhormat, iaitu Bukit Bendera, Tanah Merah, Seri Gading, Ketereh, Kepung, Lumut, Pasir Gudang,
Pendang, Jelutung, Padang Serai, Batu Pahat, Tangga Batu, Sik, Arau dan Ipoh Timur yang mengambil berat dan perhatian dengan isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan semasa sesi perbahasan belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa di Dewan ini. Saya klusterkan jawapan-jawapan ni Tan Sri kerana sebab dia banyak YB yang bersoalan tanya yang bersama. Ya. Jadi saya jawab PLKN dulu. PLKN ni Tan Sri Pengurusi dia di peringkat kajian dulu. Ya. Dia telah pun diluluskan oleh Kabinet ataupun Majlis Menteri untuk Kementerian Pertahanan memulakan kajian untuk kita menghidupkan semula program latihan khidmat negara ini. Jadinya ada berbagai-bagai option yang telah pun kita kaji dan daripada saranan daripada rakan-rakan yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Pengurusi untuk membawa sama NGO-NGO dan ada yang telah pun membuat analisa dan maklum balas, kita akan membawa dan menjemput mereka-mereka ini sebelum kita membawa semula kertas ke Majlis Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri untuk diberikan kelulusan selanjutnya untuk kita memulakannya. Kemungkinan PLKN ini untuk dilaksanakan semula pada tahun 2024 ini memang tak ada, Tan Sri, ya, kerana tidak dibajetkan pun. Dan kalau kita nak menggunakan kem wataniah seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita memerlu menaik taraf dulu kem-kem tersebut. One off-nya Tan Sri, ada 13 kem wataniah di seluruh negara. Jadi perincian mekanisme pelaksanaannya kementerian akan bersama-sama dengan semua pemegang-pemegang taruh, terutamanya pihak NGO-NGO, masyarakat dan yang lain sebelum kita memuktamadkannya, mendapatkan kelulusan untuk menghidupkan dan meneruskan program latihan khidmat negara ini mungkin pada tahun 2025, Tan Sri Pengurusi. Berkenaan perolehan itu tentang PLKN, Tan Sri Pengurusi, ya. Berkenaan dengan long range radar, perolehannya yang dibangkitkan oleh Pendang, perolehan radar TUDM ini telah pun melalui proses penilaian tender dan dilaksanakan secara telus. Telah berdasarkan kepada peraturan serta perkeliling yang berkuat kuasa. Penilaian on paper dengan izin telah dibuat oleh subject matters expert dari TUDM dan kementerian di dalam bidang masing-masing. Penilaian telah dilaksanakan secara 4 peringkat penilaian, iaitu yang pertama, penilaian peringkat technical tender ataupun peringkat penilaian technical tender, JPTT. Yang kedua, Tan Sri Pengurusi, peringkat penilaian keuangan. Yang ketiganya, peringkat penilaian cadangan industri collaboration program ataupun JKICP, dan yang paling akhirnya ialah program penilaian fizikal. Penilaian perolehan ini telah dibentangkan di Lembaga Perolehan Kementerian Pertahanan dan diangkat ke Kementerian Keuangan untuk dimuktamadkan. Pemilihan harga tawaran haruslah dilihat secara menyeluruh dan tawaran yang terbaik bukan hanya berdasarkan kepada harga yang murah, sebaliknya merangkumi keseluruhan tawaran petender tersebut. Untuk makluman yang berhormat, Pendang, nilai tambah pemilihan petender adalah commonality yang diberikan pemberat oleh pihak user dengan radar sedia ada dalam inventory TUDM, iaitu GM403 yang memudahkan pengurusan logistik, penyelenggaraan dan pembangunan latihan serta kompetensi. Berhubung dengan isu prototipe yang dibangkitkan, produk yang ditawarkan di dalam tender adalah versi kelima yang telah diberi penjanamaan semula sebagai GM400. Dia benda yang sama tetapi dia versi kelima, Tan Sri Pengurusi, dan diberikan penjanamaan iaitu GM400 Alpha, dan ia merupakan produk yang dikategorikan sebagai in production dengan izin dan telah matang sekaligus menyangkal dakwaan produk ini sebagai prototipe. Seterusnya, bagi dakwaan berkenaan dokumen laporan penilaian fizikal dimanipulasi adalah tidak benar
kerana kriteria penilaian adalah berdasarkan SOC dokumen tender dan ahli-ahli pemeriksa fizikal terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh TUDM berdasarkan kepada kepakaran dalam bidang masing-masing. Laporan penilaian fizikal disimpan mengikut prosedur pengurusan maklumat terperingkat yang berkuasa dan tidak pernah dipinda oleh mana-mana pihak. Tak ada siapa yang pinda, Tuk Seri. Berkenaan reputasi syarikat, aspek yang dinilai adalah aspek teknikal dan kewangan. Syarikat yang dipilih adalah berdasarkan kemampuan syarikat untuk membekalkan aset-aset pertahanan, kestabilan kewangan syarikat serta menepati syarat-syarat yang ditetapkan bagi memastikan objektif perolehan boleh dicapai. Reputasi syarikat di luar negara itu di luar pengetahuan pihak kementerian ataupun di luar kita punya bidang kuasa. Berhubung dengan pertanyaan tentang spesifikasi, adalah dimaklumkan bahawa tiada pengurangan spesifikasi LRR seperti mana yang dibangkitkan. Sebaliknya, terdapat pengurangan kos hasil daripada rundingan Kementerian Pertahanan dengan pihak UM yang boleh menampung infrastruktur. Dia pengurangan tu, Tan Sri Pengurusi, ya Wabi, ya. Dia punya modem tu dia punya kubah, ya. Kubah tu kalau di banner di sini dia mahal. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita atas nasihat daripada pihak pembekal bahawa kita mengimport modem ataupun kubah tersebut daripada luar negara, daripada benua Eropah, dan ia dapat menjimatkan kosnya sebanyak 10 juta. Dan kita terus pasang mengikut spesifikasi dan ianya daripada OEM, Tan Sri Pengurusi, ya. Yang Mohd Menteri, ya. Yes, please. Terima kasih Tan Sri Pengurusi, terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya nak dapat penjelasan berkenaan dengan apa yang saya dipahamkan. Mindef dikatakan membenarkan pihak syarikat, iaitu syarikat Thales ini, mengurangkan skop kerja di dalam tender yang telah diluluskan tanpa menurunkan harga tawaran. Jadi ini perlu dijelaskanlah sebab skop kerja turun. Harga tawaran masih lagi ketika masa mana diluluskan ketika perolehan meluluskan. Dan ini juga bertentangan dengan apa yang ada perolehan di dalam Kementerian Kewangan dengan perolehan yang ada daripada Kementerian Kewangan. Sila. Sepengetahuan saya, Tan Sri Pengurusi, tidak ada pengurangan skop kerja, tapi kita akan periksalah jika ianya benar dan kita akan buat penyiasatan. Terima kasih. Ya. Perolehan pakaian. Lapor ke SPRM ni dengan bukti-bukti yang ada, kita dapat itu. Kalau YB ada laporan, laporkan. Ya. Kita alu-alukan, tak ada masalah. Perolehan pakaian, Tan Sri Pengurusi, bagi perolehan pakaian head to toe, spesifikasi yang disediakan dan dimuktamadkan oleh pihak pengguna melalui jawatankuasa penyediaan spesifikasi oleh setiap perkhidmatan. Seterusnya, pihak Strike akan mengesahkan spesifikasi yang ditetapkan. Walaupun pihak user ataupun pihak perkhidmatan telah pun menamakan, tetapi kualitinya masih lagi perlu dapat kelulusan dan mendapat orang kata pengesahan daripada pihak Strike, iaitu badan penyelidikan yang ada di pihak Mindef. Untuk makluman yang berhormat, selaras dengan perkeliling perbenaran, spesifikasi tidak boleh disediakan menjurus kepada satu jenama, model, pattern, pemegang cerita, reka bentuk, desain ataupun pembekal tertentu. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak dapat dielakkan, istilah pengungkapan persamaan atau setara perlu dimasukkan dalam dokumen pelawaan. Bagi perolehan pakaian sukan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah, ia dilaksanakan secara tender terbuka dan petender yang mengambil bahagian diwajibkan untuk mengemukakan sampel ke Strat terlebih dulu untuk memastikan ia memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Yang Berhormat Menteri, ringkas pasal strike ni, ya. Yang Berhormat Menteri, strike setakat ini dia hanya uji kaji terhadap pakaian celoring dan kasut kulit bagi tujuan operasi sahaja. Jadi buat masa ni strike tak ada uji untuk pakaian sukan. Jadi saya ingin mencadangkanlah supaya pakaian sukan juga yang diperoleh oleh Mindef juga dikaji oleh strike. Buat masa ni strike hanya untuk pakaian celoring dan kasut kulit saja. Ya, terima kasih. Cadangan tersebut kita ambil tindakan, Tan Sri Pengurusi. Perolehan kelengkapan laut, ini daripada Kepung tahun 2024 di bawah butiran 00400
kelengkapan laut, MINDEF telah diluluskan peruntukan sebanyak 1.19 bilion adalah untuk tujuan perolehan dan senggaraan aset-aset strategik TLDM. Peningkatan daripada 1.6 bilion tahun 2023 kepada 1.91 bilion pada tahun depan adalah berikutan keperluan untuk membiayai kos-kos perolehan aset strategik utama TLDM seperti LCS dah dimasukkan sebagai dia punya cash flow 600 juta, LMS 2, LMS Batch 2 235 juta sebagai cash flow-nya, surface to surface misal 115 juta dan lain-lain aset, Tan Sri betul. Selain itu juga peruntukan di bawah butiran 00400 juga adalah untuk menampung keperluan senggaraan kapal-kapal TLDM seperti kapal selam, kapal-kapal kombatan TLDM iaitu frigate dan juga fast attack craft. Betul. Perumahan. Tan Sri Ketua, pada tahun 2024 untuk rumah keluarga Angkatan Tentera ataupun rekat, MINDEF telah diluluskan sebanyak 917.4 juta. Banyak. Ya? Daripada jumlah tersebut, sebanyak 517.4 juta adalah tujuan untuk pembinaan rumah keluarga Angkatan Tentera baru, manakala sebanyak 400 juta lagi adalah untuk menyelenggara dan membaik pulih rekat sedia ada termasuk blok penginapan anggota bujang, wisma transit dan kemudahan taman permainan dan juga riadah. Bagi rekat yang uzur, MINDEF melalui agensi pelaksana akan membuat semakan ke atas integriti bangunan rekat tersebut dan akan mengesyorkan untuk membuat senggaraan ataupun merobohkan ataupun membina baru. Untuk makluman, rumah rekat yang baru ini bina dalam pembinaan Tan Sri Ketua sebanyak 3,307 unit sedang dalam pembinaan. Rekat di markas Sungai Pancing di Pahang 284, rekat campsite Sirajuddin Gemas 1,309 unit, rekat kamp Muara Tuang di Sarawak 190 unit, rekat kamp Lok Kawi sebanyak 513 unit. Banyak lagi lah betul ya yang sedang dalam pembinaan. Dan yang itu yang 517 juta dan yang 400 juta khusus untuk membaik pulih dan menaik taraf rekat sedia ada, sama ada kita nak pecahkan dua menjadi satu kerana rekat-rekat dulu kebanyakannya adalah terlampau kecil dan tidak sesuai untuk didiami oleh keluarga, maka kita pecahkan dua unit menjadi satu. Dan banyak lagi. Memang rekat rumah keluarga Angkatan Tentera ni Tan Sri Ketua memang keadaannya amat daif dan uzur. Alhamdulillah lah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan telah pun memberi peruntukan yang besar. Tahun ini tambahan daripada bajet 117 tambah lagi 200 juta dan tahun depan 400 juta. Kita mengucapkan banyak terima kasih di atas prihatinnya pihak Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Berkenaan dengan 5, kita telah pun mengambil maklum balas hasil daripada kita punya postmortem 5/2023 ini dan banyak telah pun kita dapat feedback ataupun maklum balas daripada orang ramai, daripada pengusaha, daripada pempamer berkenaan dengan ruang pempameran dan juga berkenaan dengan kesesakan jalan di depan, terutamanya daripada bulatan lapangan terbang sehinggalah ke depan Mahsuri International Convention Center Tan Sri Ketua. Ini telah pun kita majukan kepada LADA dan kita telah pun memilih di peringkat akhir iaitu siapa yang nak kita pilih menjadi penganjur kepada 5/2025 insya-Allah. Alright, so itu dia sahabat semua sedikit sebanyak ya jawapan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. Ya, ada panjang lagi sebenarnya. Kalau ada kesempatan kita akan post untuk part yang kedua. Namun sahabat semua, kita boleh dengar jawapan yang padu diberikan oleh Menteri Pertahanan YB Mahasan. Ya, segalanya dijawab ya dengan jelas. Ya, walaupun ada cubaan ya seperti MP Pendang. Ya, ada cubaan untuk soalan yang bermotifkan politik, tapi dijawab pantas oleh YB Menteri. Sahabat semua, memang padu terbaik. Beginilah
ya kualiti yang ada pada menteri-menteri yang ada dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini terbaik. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.